Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua guru-guru. Saya nak buat sedikit perkongsian berkaitan dengan bukan satulah. Ada 3 dokumen yang kita perolehi melalui laman Sesawang sepatutnya. Sumber asal dokumen itu adalah dimuat turun daripada laman Sesawang Kementerian Pendidikan. Okey. Yang kita dapat tu dalam grup SKKP Official 2020 ni. Kalau tak mau scroll dalam conversation chat tu, kita boleh cari dalam media link and docs. Klik situ, ambil docs. Kemudian cari yang ada PDF 5632351587 ni, yang belakang ni 90 PDF 89 dua ni. 3 dokumen ni. Okey, dokumen pertama ialah surat siaran. Ni bukan surat, bukan yang ni. Saya nak tunjuk yang pertama, surat siaran dia. Okey, pemakluman mengenai manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, PDPR. Okey, surat ni ditandatangani oleh pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM bertarikh 2 Oktober 2020. Okey, dimaklumkan bahawa KPM telah menyediakan manual PDPR. Manual ini bertujuan untuk memberi panduan kepada guru bagi melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang serta membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimum. Okey, sehubungan dengan itu, pihak tuan dimohon untuk memaklumkan kepada sekolah bahawa manual ini boleh dimuat turun di laman Sesawang KPM www.moi.gov.my. Tadi saya nak ikutnya, saya nak pergi ke laman web tadi, tapi disebabkan talian kurang laju, tak dapat lah. Semua saya ambil dokumen yang dah dimuat turun dalam grup WhatsApp ni lah. Okay, sekiranya ada masalah ni, pegawai yang bertanggungjawab ni lah. Okey, kita pergi ke dokumen yang kedua. Dokumen ni berjumlah 16 muka surat. Okey, tajuknya ni manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, berikutan dengan wabak COVID-19 ni lah, KPM mewujudkan manual ini. Okey, kemudian pengenalan di muka surat 3 ni, pengenalan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menggariskan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri. Kemudian peluang mengikuti pendidikan meskipun tidak dapat hadir ke sekolah. Okey, tujuan manual ini membantu guru melaksanakan PDPR sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Okey, bagi pendapat saya ni, pendapat saya saja. Walaupun sekolah kita tidak berada dalam kawasan zon merah, tetapi kadar kehadiran murid tak sepenuhnya kan kita dapat lihat. Jadi apa salahnya kita in advance sikit sebanyak ikut manual ni. Contohlah kalau murid tu tak hadir sepenuhnya, kita boleh sediakan konten-konten sama ada atas talian ataupun luar talian untuk murid tu belajar di rumah. Okey, tujuan PDPR ni alternatif norma baharu. Kemudian definisi dia, PDPR adalah PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian atau offsite dengan berstruktur yang terancang. Okey, objektif dia panduan kepada guru untuk melancang PDPR secara berstruktur dan terancang. Okey, murid mengikuti PDPR secara optimum. Okey, secara dalam talian. Ni kaedah secara dalam talian. Mesti ada capaian internet lah. Guna peranti, belajar secara real time. Okey, tempoh layar mengikut maksimum umur tahap persekolahan. Kalau prasekolah 1 jam. Ini cadangan KPM lah ni. Kalau kita buat lebih-lebih nanti mungkin akan memberikan kesan yang tidak baiklah pada anak-anak. Okey, sekolah rendah 1 hingga 2 jam, menengah rendah 2 hingga 3 jam, menengah atas 3 hingga 4 jam. Okey, medium yang dicadangkan oleh KPM Delima, Cikgu Tube dan aplikasi media sosial. Termasuk yang sedia ada kita buat tu lah. Okey, kemudian Google Meet atau Microsoft Teams kalau kita nak buat live streaming. Live streaming ni maksudnya kita berinteraksi dengan murid-murid kita secara langsung. Kemudian e-permainan, gamification. Contoh, video klip audio
klip audio, e-buku, rakaman video atau tugasan dalam talian. Okey, kalau kita buat soalan kuisis contohnya tu permainan. Kita buat video, kemudian kita letak dalam channel YouTube kita. Tu satu jugalah kita itu bukan maksud live lah. Kita sediakan secara atas talian juga. Sebab murid capai secara atas talian lah. Okey, kalau luar talian, murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, riba, tablet atau telefon pintar yang tiada capaian. Okey, yang tiada capaian maksudnya murid ni dah ambil bahan tu semasa dengan guru, mungkin semasa ada talian lah. Dah sedia dalam dia punya peranti dia dan dia belajar sendiri di rumah lah. Okey, mungkin kita ni satu cabaran lah untuk kita nak buat macam tu. Okey, kemudian PDPR secara offsite. Premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak ataupun pusat komuniti. Surat siaran Kementerian Pendidikan bilangan 8/2016 garis panduan PDPR akibat bencana. Kena baca sekali dengan surat tu lah. Okey, kemudian kaedah PDPR menggunakan modul dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Perkara yang perlu ada di dalam modul ialah sasaran prasekolah, rendah menengah, tajuk atau tema modul, objektif berdasarkan DSKP, tempoh pelaksanaan aktiviti, nota berkaitan tajuk modul, aktiviti relevan topik PDP dan pentaksiran. Okey, bagi pendapat saya, PDPR menggunakan modul mungkin menggunakan kertas lah, kertas bercetak macam kita buat itulah. Okey, kemudian PDPR berasaskan projek. Okey, ni PBL. Kita buat PBL. Kita sediakan manual dia kepada murid. Lepas tu kita bimbinglah dia untuk menyiapkan projek tu dengan kos yang tertentu, jangka masa yang tertentu. Okey, lepas tu murid boleh membuat refleksi tentang projek. Okey, surat seterusnya yang ke-10 ni, peranan guru menyusun semula RPT berdasarkan DSKP serta takwin semasa. Kemudian merancang RPH berdasarkan RPT yang telah disusun. Jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. Okey, kita dah buat dah ni. Kita ikutlah apa yang kita sedang buat lah sekarang. Hari tu kan daripada minggu, sepatutnya kita dah berada minggu yang keberapa dah ni. Tapi kalau ikut minggu lepas, minggu ke-38 kan. Minggu ke-8 kita akan masuk minggu ke-39. Kalau ikut RPT yang asal tu dah lebih dah tu. Okey, itulah. Okey, peranan ni sambungan kepada peranan guru juga. Menyediakan bahan yang mudah didapati, bersesuaian. Okey. Kita buatlah. Kalau kita tak ada sekadar mampu lah, maksudnya sekadar mampu yang kita buat. Tak semestinya wajib untuk platform yang dicadangkan oleh KPM tu. Okey, ikut kadar mampu kita lah. Pastikan murid mendapat tugasan latihan yang dirancang oleh guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, mengadakan perbincangan dengan ibu bapa untuk menyokong pembelajaran. Okey, apa yang kita buat dalam ni mungkinlah boleh digunakan lah, diteruskan. Tapi untuk tambah baik tu kita perlu bincanglah dengan pihak takbir, dengan rakan guru yang lain. Okey, merekodkan pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah bersesuaian. Okey, pentadbir punya peranan pula dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan untuk mengelakkan pertindahan masa. Okey, katalah kalau sekolah kita lockdown, contoh misalan lah, maka peranan pentadbir lah untuk menyusun jadual. Okey, kemudian jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan. Kemudian memantau PDPR yang menjalankan dan diberikan sokongan yang bersesuaian kepada guru. Peranan ibu bapa pula untuk membantu mendapatkan maklumat berkaitan sesi dengan guru-guru dan memantau anak-anak mereka lah. Okey, membantu anak-anak jagaan mengakses talian delima, TV pendidikan, Idiwat TV, koleksi video dan Cikgu Tube. Itu contoh yang KPM bagilah. Kemudian untuk last kali ni, manual PDPR ni merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Okey, kejayaan PDPR murid memerlukan sokongan semua pihak. Okey, jadi kita bukan sekadar baca lah manual ni. Bagi saya bukan sekadar baca lah. Kita bergerak sebagai ni pandangan saya sebagai seorang guru sajalah.
bukan sebagai pentadbir, saya kongsi ni sebagai seorang guru sahaja. Okey, ni dokumen yang kedua. Kemudian ada lagi satu sokongan dokumen yang ketiga ni. Dia 9 page sahaja, tapi lebih detail. Yang tadi dia macam ringkasan saja, ada karikatur tu. Okay, untuk tambahan maklumat, karikatur tu sebenarnya last sekali tu. Nampak elok kan? Dilukis sendiri oleh seorang pentadbir di Sekolah Amanah di Pekan Nanas. Tak silap saya Pekan Nanas ni di Johor. Okey, dia memang pakar lukis doodle lah. Okey, ni manual yang sebenar yang diperincikan daripada 16 muka surat tadi. Okey, tempoh layar maksimum ni. Dia ada diperincikan. Okey, saya tak mau ulas layar ni panjang. Jadi saya nak buat video ringkas saja. Okey, sekian, terima kasih kerana sudi untuk view saya punya video. Dan kalau tak keberatan untuk melihat konten yang lain, sila subscribe lah channel saya dan boleh share jugalah. Okey, sekian, terima kasih.